Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah, steady lah Okey, hari ni saya bukan nak buat review tentang gitar ke apa ke kan. Saya sekarang dalam pukul berapa Sekarang pukul 3.20 pagi. Okey, 3.20 pagi. Tarikh hari ni 23 Julai. Jadi saya berhenti kejap lah buat kerja. Berhenti kejap ni, tangan aku kotor-kotor lagi kan. Ada cat-cat ni. Ni lagi. Saya berhenti kejap lah kerja, sementara nak tunggu cat kering Okey, hari ni saya bukan nak cerita pasal gitar ke, pasal apa ke. Saya nak cerita tentang kontroversi yang melanda baru-baru ni Okey. So sebagaimana ramai sahabat-sahabat Facebook saya, fanpage saya di Papa Hero Corner Gitar tu, dan sebahagian besar komuniti-komuniti gitar di tanah air ni, di Malaysia ni, ramai yang tahu apa yang melanda saya baru-baru ni. Jadi saya bukan nak buat video ni untuk mengulang kembali sejarah pahit tu, tapi saya nak buat satu video ni. Saya terpanggil untuk buat video ni sebab saya lihat keadaan ni semakin sebelum dia melarat lagi teruk. Jadi baiklah saya buat video ni sebagai iktibar, sama-sama kita ambil iktibar daripada pengajaran ni Jadi baru-baru ni ada timbul isu yang mana saya ni dikatakan buat kerja gitar tak elok gitar customer kan. Hasil dia sangat-sangat teruk. Jadi benda tu cuba diviralkan di Facebook kan. Okey, macam ni lah. Saya ceritakan seberingkas. Dan sebenarnya apa yang saya cerita ni adalah perkara asas, tapi saya tak nak tunjukkan bukti tu. Saya cuma cerita ringkasannya saja sebab saya tak nak benda di melarat. Dan saya buat video ni selepas 2 hari orang tu minta maaf dekat saya. So saya minta maaf lah. Saya dalam keadaan tak fit sekarang ni. Saya dalam keadaan penat. Saya pun tak tahu. Sebenarnya saya tak berapa ada idea nak cakap ni. Saya cuma akan cakap perkara ni berdasarkan luahan isi hati saya. Apa yang terlintas saya akan cakap. Tapi apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dekat saya. Tapi saya tak akan tunjuk dekat sini sebab saya tak nak ia menimbulkan suasana yang tidak sihat dalam komen-komen, ada caci maki dan sebagainya. Saya cuma mengharapkan apa yang saya beritahu ni adalah sesuatu yang kita ambil iktibar, pengajaran supaya jangan berulang lagi. Perkara ni sebenarnya dah banyak kali berulang kepada saya, tapi yang ini yang antara yang paling teruk lah. Sebelum ni pun saya dah alami banyak yang teruk kan. Semuanya saya boleh katakan menuduh sebarangan kan. Jadi saya minta maaf lah kalau suara saya ni mungkin macam macam lemah dan sebagainya kan. Saya memang dalam keadaan penat sekarang ni. Dan saya bekerja daripada siang tadi sampai ke hari ni ambil anak sekolah. Pada masa yang sama ada orang nak halau perjalanan hidup saya. Jadi benda ni sedikit sebanyak agak mengganggu fokus saya. Tapi peduli lah kan. Cerita dia macam ni bang. Baru ni saya ada set up sebuah gitar Ibanez Spade kan. Ibanez Spade tu warna putih. Ada saya dah buat di YouTube dia punya review dia. Link dia ada dekat bawah link dia ada dekat bawah. Jadi masa gitar ni baru sampai, gitar ni dihantar oleh seorang customer yang dikatakan datang daripada Kuantan straight ke sini. Saya pun terkejut lah kan, daripada Kuantan straight datang sini bang kan. So okey, so dia datang sini, dia naik atas. So dia bentangkan gitar dia lah. Dia bawa satu beg plastik besar. Dalam tu ada, saya tengok ada bridge A02, ada pickup, ada pickup 3 biji, Sima Duncan 2 dan satu DiMarzio True Velvet. Dan satu lagi 5-way super switch. Dia super switch ni dia lain sikit. And dia ada 4 position. Satu position tu dia ada 5 slug. Ada 5 tempat solder. Jadi selepas kita orang bincang dekat sofa merah tu kan, siapa yang pernah datang sini dia tahulah sofa merah tu sofa yang mana. So dia naik atas, kita bincang-bincang, kita ada sesi suai kenal dan sebagainya. So kita pun bincangkan harga dan sebagainya. Jadi harga pun dipersetujui oleh owner. Sebanyak harga dia sebanyak 1450. So 1450 tu sebenarnya ada diskaun. Banyak diskaun saya bagi kan.
Tapi tak apalah, sebab kita tu dia buat banyak, so saya bagi diskaun yang reasonable lah. Pada dia mungkin reasonable, tapi pada saya unreasonable sebab kerja dia terlalu banyak. Tapi tak apalah kan, sebab saya mengenalkan dia datang daripada jauh dan dia macam mengharapkan sesuatu. Saya pun dah lupa nak cakap apa tadi. Kan? Macam ni lah, masa dia datang kat sini, okay, saya ringkaskan lagi okay. Masa dia datang kat sini, gitar tu dalam keadaan dia punya body ni ada sellotape, ada cellophane tape yang warna jernih. Saya pun terkejut dah, kenapa ada cellophane tape ni? Dia tak jawab, dia diam kan. Lepas tu okay, tak apa kan. Dia punya color bridge tu color smoke chrome kan, nickel chrome ke macam tu lah. Lepas tu dia punya locking nut ni, sama color dengan bridge tu. Tapi bridge tu belum pasang. Yang ada masa tu adalah bridge yang cak ayam lagi. Tapi dia punya locking nut ni dah tukar, dia punya tuning machine pun dah tukar. Gotoh Japan tu kan, dia dah tukar. Cuma bridge dia tak tukar. Jadi dalam hati saya kata, gitar ni nampak macam nak dibuat pasang bridge tapi tak jadi. Tapi tak kata apa, tersangkut, tergendala sebab mungkin tak tahu nak buat macam mana, sebab tapak dia tak sama saiz. Jadi bila kita nak buat pasang bridge ni, dia bukan senang bang kan. Dia banyak benda kita nak tengok, banyak benda kita nak route. Jadi kes gitar tu pula, dia punya belakang dia adalah jenis ZPS kan? Dia bukan jenis spring conventional type, dia jenis ZPS. Sedangkan gitar tu body belakang dia jenis conventional type kan? Jadi saya duk fikir memang banyak lah yang perlu diubah dekat belakang tu. Jadi saya fikir balik 1450 tadi tu macam tak apalah, saya malas nak fikir, saya macam tu lah, saya buat je, janji gitar tu siap macam tu. So dipendekkan cerita lagi, gitar tu saya alami banyak masalah, sangat-sangat banyak. Gitar tu sengit sana sini, body dia tak ikut spek airburnish yang betul, menyusahkan saya untuk buat calculation kan? Sangat-sangat susah. Jadi apa yang saya buat tu, alhamdulillah benda tu okey kan. Benda tu okey, walaupun ada banyak masalah, benda tu okey, alhamdulillah kan? Boleh buat konsert. Saya rasa gitar tu dah boleh main konsert dah gitar tu. Segala gerak kerja, segala demo, semua saya dah bagi dalam tu. Dan masa dia datang collect, segala gerak kerja semua saya ada buat review kan? Yang dalam link yang saya tunjukkan kat bawah tadi tu. Jadi dipendekkan cerita, owner nak datang ambil. Jadi bila owner nak datang ambil tu, dia masa tu nak dekat Raya Haji, dia kata okay, so kita deal lah, nak Raya Haji tu kita siap, maknanya besok tu Raya Haji, hari ni nak collect, macam tu lah. So okay, patutnya hari tu saya off kan, tapi tak apalah, nak handover punya pasal, so kita handover lah hari yang kita janji tu. So dipendekkan cerita, customer tu naik atas masa nak collect ni, masa nak collect kita tu, customer tu naik atas. Masa dia naik atas tu, dia saya terus bagi gitar macam yang sebelum-sebelum ni, customer yang sebelum ni, saya data je, okey bang ni gitar, ni test. Saya dah siap standby amp, dah panaskan tube dah apa semua kan. So dia duduk nyandam macam tu, tak apalah, awak test lah, dia kata kan. Dia kata, tak boleh abang nak test, saya dah test dah banyak dah cakap kan. Masa tu saya tak buat apa-apa review, saya tak bercadang pun nak buat review tentang gitar tu, pasal saya terlalu penat sangat, sampai kepala otak saya jadi macam, saya rasa macam nak demam, saya rasa sakit belakang macam tu lah kan. Siapa yang selalu set up gitar-gitar fake ni, dia tahulah apa azab dia kan. Sebab tu banyak kali saya rungkaikan tentang apa masalah gitar fake ni, dan saya bagi kesedaran tentang apa defect gitar fake ni. Sebab tu saya sarankan supaya elakkan daripada beli. Tapi kalau nak beli tu pulang So balik pada cerita tadi, saya kata bang test abang ni semua kan. Okay, lepas tu kata tak apalah, awak test ni, saya okey je, kata. Dia cakap macam tu. Saya pun dah lama, aku dah penat ni macam mana kan. Masa tu gitar tak ada review, tak ada apa. Lepas tu saya test depan dia, saya test depan dia, tremolo semua main. Padu dia macam tu lah. Okey ni kata kan, kemas awak buat cantik. Dia puji melambung-lambung abang kan, ke bulan ke bintang semua puji. Saya masih tak sedap hati, saya test lagi, test bang ni okey tak ni bang ni semua kan. Sebab bang nak balik Kuantan ni kan apa-apa susah nak datang balik, pasal kita ada warranty kan. Walaupun kita ada warranty, tapi kalau jarak tu jauh, jadi kita takut menyukarkan customer nak datang sini sebagainya kan. So kita nak kena ada kena MOU lah kan, sebelum kita nak keluar dari kedai ni kan. Kena ada test ke apa-apa kan. Mati-mati dia tak nak test bang. Dia kata saya bukan pandai sangat nak main ke apa. Macam tu lah ayat dia, saya tak berapa ingat. Lepas
Lepas tu saya test lagi. Saya test saya pakai M angle tu. Saya test pakai M Marshall masa tu. Saya test tiba-tiba ada saya punya hati, saya punya telinga ni terdengar ada satu macam suara kan. Baik kau test gitar ni, baik kau review depan-depan dia. Saya lebih kurang macam tu lah, ada suara kan, terdetik kat situ. Lepas tu saya cakap, okey bang, saya buat review abang, dah lalang abang di sini, saya buat review depan depan lah kan. Lepas tu okey cantik kata gitu kan. Review tu saya buat 3 kali take bang. Dah habis 1-20 minit tu, depan-depan dia saya lupa tekan button record. Tu cerita dia. Aduh, dah 20 minit ni bang, macam mana kan. Tak apalah, ni semua nasib baik bateri ada lagi. Lepas tu kali kedua saya tersilap. Saya patutnya select ke video, saya pakai GoPro kan. Saya select ke video, sepatutnya saya select ke video, tapi saya terselect ke time warp. Dia time warp tu dia jadi laju lah kan. Dia jadi laju. Saya dah record. Lepas tu saya hati tak sedap kan. Saya tengok apa pasal lain macamnya meter record ni. Saya pun tengok. Sekali rupanya dia dah laju kan. Pendek cerita 4 kali lah. Kali keempat tu baru jadi kan. So saya test lah depan dia dan sebagainya. Video dia ada, saya tekan dekat link bawah kan. Okay, so dipendekkan cerita, masa dia nak balik tu saya buka belakang bang, ini macam ni. Dia pun macam tengok je lah. Dia tengok dia usik pun tak kan. Itu saya macam, dia bukan usik tak, macam mana bahasanya kalau macam normal lah kan. Saya dah banyak kali review dengan customer kan. So dia tengok kan, oh ni macam ni roti dia, oh macam ni bang, yang ni saya dah buat macam ni, roti dia macam ni. So abang okey tak macam ni? Kalau tak okey saya boleh repair, sekarang saya repair. Dia kata okey ni macam ni, patutnya macam tu. Tapi tak ada, dia macam okey lah ni, okey lah ni. Oh kemas saya awak buat dia macam tu lah. Dia tengok macam ni, macam tu kan. Kita pun hati masih tak sedap lagi kan. Tapi kita rasa terselamat lah pasal kita dah ada video kan. Lepas tu dia pendekkan cerita lagi. Dia balik, masa dia balik tu tak lama bang. Dia kata lepas dia nak ambil gitar ni, dia nak terus balik Kuantan. Dia kata okey lah kan. Dia nak beraya kat sana, okey lah. Lepas tu tak lama bang, selang 2 hari je, 2 hari ke 3 hari macam tu, dia WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya dengan gambar sekali. Saya sangat terkejut lah bang. Macam-macam dia dakwa kat situ. Dia kata gitar tak bunyi. Lepas tu dia kata tremolo sangkut. Lepas tu dia kata dia tunjuk gambar body tu dia dah raut. Saya cakap aduh, siapa pula raut dia ni kan. Macam-macam bang. Macam-macam dia tembak saya dalam tu kan. Saya kata kenapa? Ni siapa yang raut? Dia tak reply kan. Lepas tu dah lama sikit tu baru dia reply kan. Lepas tu dia kata aku hantar kat China ni, dia kata kan. Set lagi lah yang dia kata sebab saya tengah buat kerja kan. Sampailah dia kata tremolo sangkut. Saya pun dia datang mana pula tremolo sangkut kan. Iaitu saya pelik sikit. Lepas tu gambar body gitar tu dia dah raut. Dia kata dia dah hantar kat seorang Cina ni, dia kata. Lepas tu saya reply lah. Saya reply balik dalam keadaan kata apa, saya reply balik dengan gaya yang untuk macam mempertahankan diri lah kan. Jadi saya reply balik dia, patutnya tak boleh buat macam ni, patutnya tak boleh macam tu, awak kena datang sini balik ni semua kan. Ni siapa yang raut? Dia tak cakap siapa yang raut. Okay. So okay, kata kalau macam tu warranty terbatal lah sebab benda dah tebuk kan. Saya rasa polisi saya ni apply kepada luthier lain kot kan. Siapa yang buka gitar yang dia repair tu memang automatic warranty void kan. Saya rasa macam tu lah. Okay, so tak lama lepas tu dia tembak saya lagi. Tengok kan dah betul orang ni, luthier ni cakap luthier ni cakap awak tebuk salah ni semua kan. Dia tunjuk saya gambar yang saya tebuk tapi buruk, sangat-sangat buruk kan. Saya cakap ini bukan saya tebuk bang kan, gambar yang betul ada kat sini. Saya reply balik WhatsApp tu dengan gambar yang asal kan. Dia tak reply yang itu kan. Dia kata saya tebuk teruk, dia kata dalam WhatsApp. Benda ni semua adalah WhatsApp bang kan. Saya tak nak tunjuk dekat sini lah. Jadi dia pendekkan cerita lagi. Saya ambil poin-poin yang penting lah ada seorang sahabat saya, dia WhatsApp saya satu gambar. Gambar tu diviralkan oleh seorang luthier kan. So luthier ni dia letak 3 gambar. Gambar gitar yang dah di raut dengan buruk tu, dengan nama stiker saya sekali dekat situ. Ada dekat belakang biasanya kita ada stiker PSC gitar kan. So gambar tu dia up dengan dia cakap macam ni ke, kita tag punya kerja macam tu lah. Saya rasa macam tercabar lah bila macam tu kan. Sebab benda tu bukan saya yang buat kan.
Dan lagi satu, benda tu diserang secara tiba-tiba tanpa ada usul periksa kan. So saya diam lagi, saya masih sorokkan nama dia. Pada masa benda tu diviralkan, owner dengan serentak dia attack saya lagi dalam WhatsApp kan. Dua hari lepas dia attack banyak. Saya rasa dekat 20 kot. Saya kira ada 20 teks kat situ. Saya tak baca, saya tak boleh nak baca sebab nanti saya hilang fokus. Saya macam tak best lah kan. Saya biar dulu. Sebab saya nak tengok apa yang luthier ni cakap pasal saya kan. So apa yang dia cakap tu benda yang tak best lah kan. Seolah-olah benda tu saya yang buat. Jadi dikabarkan kepada saya juga, ramai orang WhatsApp saya bang. Saya komen dekat situ dia padam bang. Lepas tu saya terus fikir apa? Cakap astagfirullahalazim, nasib baiklah aku buat video, nasib baiklah aku buat video. Macam tu lah bang. Allah tu nak lindung saya bang kan. Nasib baik bang saya buat video tu bang. Kalau saya tak buat, saya tak tahu macam mana nak protect diri saya. Orang fitnah tiba-tiba, orang nak sabotage kan. So dipendekkan cerita lagi, mesej status tu di-delete oleh luthier tersebut. Yang owner tu hantar dekat luthier ni dia up, lepas tu dah kena kecap, dia delete balik. Lepas dia delete balik, apa nama ni, ramai orang call saya tak angkat kan. Saya kira ada 12 miss call, nombor yang berlainan, 12 ke 13 macam tu kan. Itu belum masuk WhatsApp lagi, dia nak tanya kan apa cerita. Yang mana saya reply lah kan. Ada itu pun tak ramai saya reply. Lepas tu yang PM lagi pun ada kan. So terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang bertanya, yang prihatin Jadi macam ni abang, lepas dia delete komen-komen kawan saya yang menceritakan keadaan gitar tu yang sebetul-betulnya yang saya dah buat, komen tu dia delete oleh luthier tersebut. Dia delete. Lepas dia delete komen, dia delete gambar yang PXC gitar tu yang ada stiker tu, tapi gambar yang rod buruk tu dia masih letak lagi. Okay, so dipendekkan cerita lagi, dia delete status tu, semua dia delete, tapi dia letak dekat status lain pula, dekat group lain. So masa tu saya memang rasa macam ini dah lain dah ni kan. So saya pun terpaksa dedahkan nama dia dekat Facebook. Terpaksa bang, saya nak, kalau boleh saya nak sorok, tapi saya tak boleh nak sorok kali ni. Saya terpaksa dedahkan kan? Bukan untuk lawan balik, bukan, untuk protect diri saya. Okay. Jadi kawan saya WhatsApp, ada seorang tu di PM, dia kata saya dah komen dekat group tu tapi kena delete juga. So saya tak tahulah, saya pun dah ambil pusing, saya pun teruskan buat kerja spray. Masa tu saya kebetulan tengah spray gitar. Jadi lepas tu besoknya, malam tu dia up status tu petang. Malam tu saya terima satu panggilan telefon. Tapi oleh sebab ramai sangat yang telefon, saya tak angkat. Yang WhatsApp customer WhatsApp tanya gitar, tanya apa, dia nak hantar gitar pun saya tak WhatsApp. Orang nak datang kedai, saya tak reply semua. Saya tengah sakit hati ya. Saya tengah dalam proses nak tempoh bertenang. Sebab saya ada banyak gitar, banyak lagi benda saya nak kejar kan. Lepas tu apa nama ni, aku kena cakap buku dah. Jadi malam tu, lepas nombor yang malam tu miss call saya tak angkat, dia WhatsApp saya. Rupa-rupanya luthier yang tadi tu, yang up gambar tu, dia minta maaf dekat saya. Saya tak buka pun. Saya tak buka WhatsApp tu. Dia keluar dekat saya punya noti dekat luar tu kan. Saya dapat baca dari luar je, saya tak buka pun. Saya malas nak ambil pot kan. Saya biarkan dia berlalu, saya biar macam tu. Dia kata owner mengaku dia yang tebuk gitar tu sebelum hantar dekat dia. Owner tebuk gitar tu, maknanya lepas owner tu ambil, dia tebuk gitar tu, lepas tu dia hantar dekat luthier tu. Dia kata saya buat bridge ni teruk. Macam tu lah cerita dia yang saya faham lah. Lepas tu yang luthier ni pula, dia up dekat gambar gitar tu dengan nama stiker saya sekali, dengan mengatakan harga 1450 tu sangat tak setimpal dengan kerja saya. Maknanya owner tu beritahu saya pasang bridge tu 1450. Sebenarnya bukan tu je bang, banyak bang. Abang tengok video saya, tengok video saya apa yang saya buat 1450 tu. Kawan saya cakap bang, tak berbaloi bang kau ambil 1450 bang, patut kau cas mahal je bang. Tapi saya tak sampai hati bang. Saya niat saya nak tolong orang yang pakai gitar fake ni, saya nak tolong balik kan. Tapi itulah dia kan, terima kasih pun tak ada, tiba-tiba nak sabotage orang kan. Lepas tu luthier tu dia WhatsApp saya balik.
Dia minta maaf, saya tak reply. Saya dalam keadaan macam ni, saya tak pandai nak berwhatsapp bang. Kalau nak betul-betul datang kedai saya, jumpa depan-depan. Jumpa depan-depan, cerita apa masalah kau dengan aku. Aku pernah ada masalah dengan kau ke? Gitar yang kau set up pun banyak sampai ke tangan aku, tak ada aku buka nama kau. Tak ada bang. Banyak bang. Banyak gitar yang tangan dia kan, yang sampai ke saya, tapi saya tak ada niat nak buka. Bukan dia je bang, ramai lagi bang kan. Tapi bukanlah owner tu hantar sebab komplain dan sebagainya. Dia kadang-kadang ada owner ni, dia hantar sebab dia nak cuba, dia nak support, tapi dia ada 1-2 gitar, so dia hantarlah gitar yang sama. Jadi bila kita dah dapat gitar yang daripada tangan orang lain, janganlah pula kita ni nak macam, oi ini gitar ni dia ni buat ni, aku teruk sangat ni, dia cakap depan owner. Itu tak boleh bang, itu satu etika yang teruk tu bang. Kita nak cari marketing bukan dengan cara macam tu. Kita condemn orang tu kan. Kita sebenarnya bang, bila kita letak kita punya nama dekat gitar ni bang, bermaksud kita ni nak tunjukkan dekat orang yang karya kita ni macam ni. Faham tak? Macam tu juga dengan orang lain. Bila kita dapat orang tu punya gitar, ada stiker daripada dia, itu bermakna itu karya yang dia buat, hasil yang dia buat. So kita kena respect lah bang. Kita respect. Kita tak payah nak pumpang sana sini, cerita-cerita bagai viral dan sebagainya dengan niat untuk menjatuhkan orang tu. Jangan macam tu bang. Jangan macam tu. Itu satu etika yang tak bagus. Kalau betul-betul tak tahan, buat off record dah lah. Tak payahlah nak viral, nak tunjukkan kita ni lagi bagus daripada stiker tu. Jangan macam tu kan. Selidik dulu, tanya PSC, ini PSC buat ke? Apa salahnya? Tanya dulu. Ini tiba-tiba terus buat macam tu kan, dengan niat untuk menjatuhkan saya kan, untuk sabutan saya. Tak kira lah, saya cerita ni secara umum, bukan pada duty tu je, saya cerita secara umum. Macam saya sendiri, saya letak stiker saya, ada juga stiker saya sampai ke gitar tag yang lain bang, ada. Sebab tu bila kita buat satu kerja tu, kita buat dengan teliti supaya apa, kita tahu benda tu jika sampai ke orang lain, dia akan tengok standard kita macam mana. Kita nak tunjukkan karya kita ni, seni kita ni kepada orang yang ini adalah seni kita. Kita share dengan tu, dengan orang yang repair tu. Tapi kalau orang yang repair tu dia dapat stiker kita ni, oh ini apa dia buat ni, teruk ni semua kan. Jangan macam tu. Jangan, kalau boleh janganlah buat jangan buat. Kita respect karya orang tu. Macam saya sendiri pun, ramai orang dapat, ramai orang hantar gitar tu ada stiker orang tu, stiker orang ni, ada yang dalam neck, ada yang dalam pigat, ada yang dekat belakang, ada yang kat depan, macam tu. Macam tu juga dengan saya kan. Apa yang saya buat semua sampai dekat gitar tag lain kan. Saya dah maklum dah benda tu. Tapi kita sebagai sama-sama buat industri ni kan, industri kecil retail ni, yang bidang yang baru nak naik ni, so kita sama-sama respect lah. Kita punya circle ni tak besar, kecil je kan. So buat apa kita nak jatuhkan orang lain secara terbuka. Jadi ada satu statement yang paling saya tak setuju yang dikeluarkan oleh luthier tu. Dia kata, saya letakkan gitar dekat luar, 2 kedai. Apa maksud? Bila pula saya letak kedai gitar customer dekat luar bang? Kedai saya ni 2 tingkat kan. Kalau masuk letak dekat luar, maknanya saya letak gitar tu dekat bawah tau, dan saya tinggal macam tu kan. Janganlah buat statement yang orang kata apa, yang mengarut macam tu. Kalau tak kenal saya, kalau tak pernah datang kedai saya. Lepas tu ada statement tu pula yang dia kata saya ni tak benarkan customer naik atas sebab bagi alasan nak sakit lah, itulah, inilah. Yelah bang, baru-baru ni pun saya memang demam. Satu family bang demam kan. Saya seminggu, anak saya pun dekat, anak saya 6 orang kan. Sekejap orang ni demam, sekejap budak ni demam, budak ni demam. Memang dekat 2 minggu, dekat sebulan bang kita orang demam. Memang betul pun kan. Siapa yang friend Facebook dengan saya, dia tahulah, dia pernah tengok status saya demam masa tu kan. Lepas saya demam, Adam demam. Lepas Adam demam, Muklis demam. Lepas Muklis demam, Awais demam. Lepas Awais demam, Haris, baby saya demam. So nak sekarang ni kes COVID dengan meningkat kan. Jadi adalah hak saya lah. Itu pun atas persetujuan daripada customer. Customer pun faham kan. Oh yelah, saya pun ada tengok saya abang demam. Dia kata, ni dah okey tak? Dia kata, sekarang ni saya dah okey sikit, tapi anak saya tu untuk masih dalam jaga-jaga. So salah ke kalau saya buat macam tu? Customer pun setuju. Cuma kalau dia nak ambil gitar tu, memang kita orang naik atas lah, sebab dia nak test kan. So apa masalah? Jadi kalau tak pernah datang sini, kalau tak pernah kenal saya, kalau tak pernah datang kedai ni, jangan cakap apa-apa yang awak tak tahu. Saya tak pernah kenal bang luthier ni, saya tak pernah kenal. Sampai kawan saya kata, dia ni dah lama lah bang ni semua kan. Saya kata, dah lama, aku tak kenal pun. Saya tak pernah kenal dia pun kan. Tapi lepas saya sidik customer saya kan, dia cakap, kau dulu hantar kat sini. Rupanya banyak gitar dia sampai ke tangan saya bang. Tapi saya tak pernah pun nak cerita.
kita tak pernah nak cerita itulah inilah, tak pernah kan. Dia pun senang-senang cerita saya letak gitar customer dekat luar, tak berani, tak benarkan customer naik atas. Apa benda ni kan. Dia kata in this case customer tu saya tak bagi dia naik. Habis saya cakap depan dia tu siapa? Saka. Dia datang sini naik atas, masa hantar gitar dia naik atas, masa dia nak ambil pun dia naik atas. Saya tak ada tinggalkan dia kat bawah. Bila masa saya tinggalkan dia kat bawah? Jadi saya belum reply lagi WhatsApp daripada luthier tu sebab saya tak nak mengganggu fokus saya untuk buat kerja. Jadi saya buat video ni untuk makluman kepada semua kan, termasuk peringatan kepada diri saya, pada customer, pada luthier Guitar Tech yang sama kerjaya dengan saya kan. So berhati-hati lah berhati-hati. Kita ni circle tak banyak bang kan, circle kita tak besar, circle kita kecil kan. So apa salahnya kalau kita berkongsi ilmu. Itulah dia kan, cerita dia kan. So dekat sini saya nampak apa yang saya faham daripada senario yang berlaku adalah saya set up gitar tu dalam keadaan, saya handover gitar tu dalam keadaan baik. Saya confident 100% baik. Dia lepas tu bila sampai ke rumah, masa dia nak collect, dia tak nak test. Balik rumah saya tak tahu kenapa dia tebuk balik gitar tu. Lepas tu jadi masalah, dihantar dekat orang ni. Dan orang ni pula dia cerita macam tu dekat Facebook secara open kan. Benda yang tak betul dia kata saya yang buat. Dia macam tu kan. Itu saya andaikan benda ni mungkin salah daripada owner, ataupun ada kesempatan yang diambil orang lain di atas kesempitan. Jadi saya hanya doa je lah kan. Saya doa, saya pun malas nak ni. Saya cuma letak status sikit-sikit je kat Facebook. Saya balas sikit-sikit je. Sebenarnya meriam saya banyak, tapi saya malas nak gaduh-gaduh kan. Saya just bagi yang sikit-sikit je, bagi sipi-sipi je. Sampailah yang dia lanjutkan, dia panjang-panjangkan cerita tu dekat grup luthier antarabangsa, luthier Mak Saleh. Dia letak gambar tu kat situ. Saya rasa ini satu benda yang tak bagus lah. Okey lah, di satu sudut yang lain di satu sudut yang lain macam ni lah bang kan? Ada customer dia bagi tahu dekat saya, bukan seorang bang, ramai. Oh, korang takkan PAC berapa mahal bang PAC, macam tu. Macam ni bang, apa yang saya ada kat belakang ni kan, saya bukan berniaga terus ada bang benda ni, tak ada. Ini M saya yang mula-mula ni M Roland Cube ni. Inilah M saya yang masa mula saya buka kedai, yang warna putih tu. Itulah dia M yang saya pakai masa saya buka kedai. Jadi masa saya buka kedai tahun 2015 macam tu, sale tak ada, kita nak bersaing dengan orang susah, orang tak kenal kita, kita buka harga yang murah kan, orang pun tak nak datang. Okey, tak apa, saya sahut cabaran. Saya pergi basking. Sebab apa? Sebab saya nak bayar sewa kedai, saya nak bayar itu, nak beli tools, banyak benda, anak, isteri kan, untuk sara keluarga. Saya struggle bang kan? Saya hanya tidur beberapa jam saja daripada tahun 2015 sampai ke hari ini. Dan paling lama saya tidur pun kalau betul saya tidur pun lama lah kan, tapi benda tu dalam 3 hari sekali, 4 hari sekali baru saya tidur. Jadi apa yang saya ada pada hari ini, saya dah imagine daripada hari pertama saya buka gitar, kedai servis gitar. Masa tu saya buka murah bang, saya buka murah je, orang pun tak nak datang. Sampailah saya berusaha saya cekal untuk bekerja siang dan malam sampai subuh. Saya laburkan modal yang banyak untuk mendapatkan ilmu bang. Ilmu tak banyak bang, ilmu tu sikit je, tapi modal yang kita keluarkan sangat-sangat besar. Tapi bila kita dapat ilmu yang sikit tu, kita rasa puas hati. Sebab apa? Bila kita dapat satu ilmu tu, kita boleh kembangkan dia kan? Tuntutlah ilmu sebesar pasir dan kemudian kembangkan ia menjadi intan. So saya pegang pada itu. Saya dapat sikit ilmu tu, saya kembangkan. Saya buat reflex hanya selepas 2 tahun saya buat setup dan tukar pickup. Maksudnya lepas 2 tahun tu baru saya buat reflex, baru saya berani. Setelah saya membuat pelbagai eksperimen dalam gitar yang saya beli. Saya beli gitar dalam kuantiti yang banyak untuk saya kopakkan dan saya eksperimen sendiri. Jadi selang beberapa tahun ada sahabat-sahabat yang saya dah bercerita lah saya punya perjalanan ni kan. So ada yang menangis bang. Saya cerita dia menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia tahu saya punya struggle daripada mula lagi. Dia ada
masa saya di kedai lama, kedai saya kecil, sampailah sekarang dia datang sini daripada jauh kan. So apa nama ni, ada beberapa sahabat dia datang ke sini, dia berbangga dengan pencapaian saya. Saya cakap kat dia, kau jangan bangga dengan apa yang kau nampak ni kan? Aku pun tak berapa bangga apa yang kau ada sekarang ni. Aku cuma berbangga setelah apa yang aku lalui ini, aku telah berjaya. Maknanya bang, apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, apa yang saya kecap hari ni kan, sebenarnya benda tu kecil je bang kan? Yang besar tu apa? Liku hidup tu kita lepas kan? Kita lepas, kita berjaya. Jadi yang mana kata PHC mahal gila lah, dia ni mahal lah, itulah. Masa kita orang murah dulu, ada datang? Tak ada kan? Balik pada cerita tadi kan, so setiap orang dia ada standard, dia ada kualiti, dia ada QC, dia ada polisi dia. Macam saya sendiri, saya ada standard saya. Every standard need a cost. Jadi bila kita keluarkan satu modal untuk tingkatkan cost, dia kena seiring dengan kita punya skill dan kualiti. Jadi bila kita dah sampai benda tu kan, barulah kita target kita punya supply and demand. Tahu supply and demand tu apa? Kan? Saya nak cakap pun nanti panjang pula kan. Siapa yang tahu ilmu supply and demand ni kan, siapa yang dapat menguasai ilmu supply and demand ni, insyaAllah dia berjaya bang. Jadi itulah berkenaan isu ni, saya anggap selesai lah saya anggap selesai. Dia pun dah minta maaf Lukia tu dah minta maaf. Tinggal lagi owner ni, dia senyap. Sampai sekarang dia senyap, dia diam je kan. Dia maki saya macam-macam dekat WhatsApp tu. Saya tak reply, tak apa. Sebab saya tahu ini kaki pembohong. Dia siap sama saya 1450 tu, apa yang kau buat, dia kata. Sedangkan apa yang saya buat tu dia dah tahu pun. Macam inilah. Jadi untuk antara saya dengan Lukia tu Lukia yang tu, dia pun dah minta maaf. Saya pun dah tarik balik status saya. Saya dah delete balik. Dia pun dah tarik balik status dia yang dulu tu kan. Jadi pada saya okey lah kan, fair, enough. Saya tak nak lanjutkan apa-apa lagi. Cuma saya nak beritahu kat sini, kita jangan ingat kita boleh naik dengan cara menjatuhkan orang. So kita kena ambil tiba, apa kekhilafan yang orang tu buat, kita jangan buat. Jadi pada owner gitar Ibanez Spec tu lah kan, owner Ibanez Spec tu dia hilang macam tu je lah dia hilang macam tu je, tanpa ada minta maaf dan sebagainya. Dan begitu juga dengan customer, berhati-hati dengan masa nak hantar gitar dekat seseorang tu untuk repair tu. So ada orang dia buat part time, ada orang dia buat full time. Orang ni harga macam ni, orang ni harga macam ni. Ada yang buat dekat rumah harga macam ni, ada yang buat kat kedai harga macam ni kan. Jadi kita tak boleh, dia tak ada standardized bang. Dia harga tu ikut pada seseorang, dia tak ada standard. Jadi ada orang dia set up 100.5, 200.5, ada orang set up 400, ada orang set up 500, ada yang 600 kan. Kenapa? Dia mesti ada sebab. Kita jangan sebagai customer ni saya cakap umum lah, bukan cakap pada sesiapa. Sebagai customer, kita kena bijak menilai seseorang. Tengok apa dia punya track record, tengok apa dia punya, orang kata apa nama ni, jangan dengar cakap mulut orang semata-mata. Jangan jumpa orang tu dulu kan. Kita dengar orang tu, dia ni banyak komplain lah, tak boleh pergi lah kan. Kita tak boleh dengar cakap orang semata-mata kan. Jumpa dulu, kenal dulu dengan gitar tech tu kan. Make a relationship, eratkan silaturahim. Kalau ia betul pun dia buat tak betul, kita simpan aib dia kan. Jadi kita selesaikan antara kita berdua. Kita dengan tu kita selesaikan kan? Elakkan daripada berlaku viral-viral tu, tak best abang kan. Sebab dunia ni kita ni kecil je kan? Kecil. Tapi lain lah kalau kes kita hantar kat gitar kat orang tu, barang hilang, apa nama ni, pick up di Mazio dia tukar pick up Cak Ayam, bridge tu dia tukar, gitar hilang, curi, yang itu kes lain bang, itu kes berat. Tapi kalau setakat saya tak buzzing ke apa ni semua kan, benda tu semua tu normal lah bang. Benda tu bagi kami Lukia, benda tu normal. Kita dah buat sehabis baik sekalipun kan, orang macam kami ni, kami dah buat sehabis baik pun masih ada lagi bunyi-bunyi kat belakang-belakang. Ada bang kan? Bukan saya tak tahu, saya tahu.
Dia customer ni ada yang datang dia datang sini bercerita kan. Ada yang cerita buruk, ada yang cerita baik kan. Jadi macam saya lah kan, bila ada seseorang bercerita tentang orang ni buat macam ni, tak best ni semua kan. So kadang-kadang kita kena respect dia punya opinion, dia punya pendapat kan. Mungkin dia tak ada tempat untuk meluah masalah, so kita ni jadi pendengar jadi pendengar. Okey, so tanggungjawab kita adalah kita neutralkan balik. Jadi macam saya lah kan, saya selalu bercakap lah, biar dia habis cakap dulu, pumpang sini abang, yang lepas tu biar lepas, kita buka buku baru. Okey, macam tu je, kita neutralkan balik kan. So kita cakap lah, ini skill masing-masing kan, masing-masing punya idea, masing-masing punya cara, so terpulang lah masing-masing punya kualiti kan. So kita patutnya kena buat macam tu lah kan. So saya cakap ni pasal pada diri saya jugalah Jadi balik pada cerita pokok tadi pasal customer Ibanez fake tu. So saya terlupa satu situasi yang masa dia nak collect gitar tu kan. Dia kata lepas ni dia nak terus balik ke Kuantan lah, nak sambut Raya Haji. Tapi selang 2 hari lepas tu dia kata dia dah hantar ke luthier seorang kat Guitar Tech seorang ni. Lepas saya selidik-selidik, yang masa mula tu dia kata dia dah hantar, saya ingat kan dia hantar Guitar Tech dekat Kuantan sana. Sebab dia kata itu dia nak balik Kuantan kan. Tapi lepas kecoh pasal kontroversi tu kan, pasal status tu, baru saya tahu dia dekat Puchong rupanya. Maknanya orang tu dia tak balik Kuantan, orang tu ada dekat Puchong kan, owner tu ada dekat Puchong. Jadi kat situ ada discrepancy kan, ada percanggahan dekat situ kan. Sama ada dia balik Kuantan, lepas tu dia balik sini balik, ataupun dia tak balik Kuantan langsung, dia ada kat sini kan. So jadi tanda tanya yang besar lah pada saya kan. Kalau betul pun ada masalah, ada problem pada gitar tu, Puchong dengan sini dekat je bang kan, 20 minit dah sampai dah kan, ikut highway ADP, highway Cirque tu dah dekat dah sampai Semenyih kan. Jadi itu yang membuatkan saya macam pelik kan. Aku ingatkan dia hantar tag dekat Kuantan, rupanya dekat Puchong kan. Maknanya dia dekat sini lah. Okey lah, jadi macam saya lah kan, apa yang saya alami, saya banyak belajar lah daripada apa yang saya alami. Sesiapa kan mereka yang dekat Facebook sana, rakan Facebook saya kan, yang selalu komen, yang selalu ambil berat, prihatin dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kan. Saya hanya buat sesuatu tu tak lain tak bukan untuk sara keluarga saya. Saya buat ni pun kerana Allah Ta'ala. Saya bukan nak buat untuk kemasyhuran. Apa yang saya ada ilmu ni, saya sampaikan sikit-sikit. Yang mana saya tahu tu, saya share lah saya share. Sebenarnya dalam video-video saya yang lepas tu, saya ada share banyak tips. Saya tak share secara detail. Saya banyak share secara step by step dan tips, serta sedikit macam nasihat macam tu. Do and don'ts kan, apa pantang larang, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita jangan buat, macam itulah. Yang saya, kepayahan yang saya alami tu bukan saja pada gitar, tapi pada yang cabaran paling besarnya adalah pada orang manusia itu sendiri. Jadi saya perasan saya ni kerap menyuarakan pendapat peribadi saya dan juga tips kan, ataupun awareness, kesedaran tentang setup gitar, terutamanya gitar-gitar tiruan Jadi ada pihak yang berasa hati sampai kan ada yang block saya dekat Facebook, ada yang unfriend, dan ada yang gunakan fake account, komen macam-macam, dia tomah saya balik kan. So itulah cabaran cabaran apabila kita nak menyuarakan sesuatu awareness kepada masyarakat secara umum kan. Jadi benda ni saya kalau tak tegas kan, saya selalu menyampaikan dalam nada yang tegas kan. Sebab apa?
macam kes ni lah kan, macam kes gitar fake ni, banyak yang kes-kes berlaku adalah disebabkan oleh gitar-gitar yang tiruan kan. Owner beli gitar yang mahal tapi tak boleh main, lepas tu nak repair dia mahal, dia komplain macam-macam, tapi dia nak A. Tu yang masalah dia tu. Jadi sebagai penutup untuk video kali ni, antara saya dengan Dutia tu, dia ada WhatsApp saya, menyatakan permohonan maaf dia, tapi saya belum baca lagi WhatsApp tu, dan sebab saya tak nak, untuk buat masa ni saya nak tempoh bertenang dulu. Saya nak banyak perkara yang saya kena buat. Jadi dengan customer yang membohong ni kan, yang menyebarkan fitnah ni, dia cerita yang tak betul dekat orang mengenai saya. Jadi dia hilang macam tu je, dia hilang macam tu je. Jadi kepada owner, kepada pemilik gitar-gitar tiruan ni, jangan berasa hati, jangan berasa hati kalau saya atau kawan-kawan lain menyampaikan awareness pasal keburukan, defect yang banyak berlaku pada gitar tiruan. Sebab apa? Sebab itu maknanya mereka concern, mereka ambil berat tentang sahabat-sahabat yang mungkin kena gain. Saya cakap mungkin, yang mana dapat okey tu, yang mana dapat gitar tu okey, alhamdulillah lah, okey lah kan. Tapi yang mana dapat tak okey, itu yang kesian tu kan. Terutamanya mereka yang tak tahu apa-apa pasal gitar kan. So gitar tak boleh main, jadi kesian tengok kan, nak repair mahal. Jadi jangan berasa hatilah kalau saya dedahkan, saya rungkaikan apa masalah gitar tu, gitar ni semua kan. So ambil iktibar, ambil yang bermanfaat kan. Yang mana negatif tu kita buat garisan sepadan, jangan cross. Kalau kita cross, kita akan hadapi masalah sendiri kan. Jadi pada etika-etika dalam merepair gitar ni kan, etika sama ada etika dengan gitar tech, daripada gitar tech ataupun etika daripada customer. So saya rasa tak perlulah saya nak bercerita sebab masing-masing dah matang, dah matang, masing-masing dah ada fikiran yang waras. So kalau ada apa-apa perselisihan, kalau ada apa-apa pertikaian, argument dan sebagainya, kalau boleh kita selesaikan secara internal, secara dalaman. Gunakan saluran yang betul, jangan tipu. Dan ini kadang-kadang bila kita dah set up okey, bila dia balik rumah rasa tak best, dia godek sendiri, tiba-tiba setup lari ke, buzzing ke, tiba-tiba hantar kat gitar tech lain, dia tak mengaku tu dia yang buat kan. Dia cakap ni gitar tech ni yang buat. Tu jangan macam tu bang, itu fitnah tu kan, tak pasal-pasal je kan, kat Padang Masyar besok tak pasal-pasal je. Jadi prinsip saya lah, prinsip saya ni memang saya seorang yang tegas lah, saya seorang yang tegas. Sebab jadi macam saya ni tak perlulah, macam kita ni kan, tak perlu nak jelaskan kepada orang siapa diri kita kepada orang yang tak suka kita. Jadi jangan kita cuba nak meyakinkan kepada orang yang tak mempercayai kita kan. So kita just move on, kita yang tahu diri kita siapa. So kalau kita rasa kita ni yakin pada diri sendiri kan, kita buat kerana Allah Ta'ala, kita buat benda tu dengan betul, just move on kan. So kita sebelum tidur, ni petua je lah, petua untuk dielakkan daripada dikhianati dan sebagainya. Baca ayat kursi lah, baca ayat kursi lepas sembahyang tu, baca ayat kursi, lepas tu baca Qul Huwallah kan. Kalau dah baca, dapat baca 3 Qul tu lagi bagus kan, ikut yang mana mampu, tapi ayat kursi jangan tinggal bang. Jadi InsyaAllah Allah tu lindung kita daripada perbuatan khianat, dengki, orang nak macam-macam kat kita. Penggerak tu ada, penggerak tu ada. InsyaAllah kan, kita punya direction tu selamat. Kepada sahabat-sahabat saya, rakan-rakan Facebook, fanpage dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih kerana meneutralkan keadaan. Orang kata apa, prihatin atas apa yang berlaku. Jadi kita sama-sama jangan panjangkan cerita ni, kita ambil sebagai iktibar kan. So pesan pada sahabat-sahabat yang mungkin belum faham etika dalam komuniti gitar ni kan. Jadi terima kasih banyak-banyak lah. So sama-samalah kita
kuatkan lagi kita punya komuniti. Walaupun kecil, dia macam lidi bang. Lidi kalau sebatang kita boleh patahkan macam tu, tapi kalau ada banyak kita tak boleh nak patahkan dia. Kita jadi kuat, kita bersatu, tak kira apa bangsa, apa kaum, kita bersatu sama direction dalam bidang muzik. InsyaAllah kita sama-sama happy, sama-sama bahagia. Okeylah, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.